Alhamdulillah. Tadi Datuk Seri kita ada program pukul 4 tadi bersama mantan Ketua Menteri Sabah yaitu Tan Sri Musa Haji Aman. Jadi semua pun sudah kenal siapa calonnya. Anak kelahiran di sini. Saya lahir di sini Datuk Seri, membesar di sini. Inilah rumah saya membesar. Jadi banyak kali sudah kamu dengar saya berucap sebenarnya, tetapi ingin saya ingatkan di sini. Ingin saya ingatkan berkali-kali di sini. Pilihan raya pada kali ini adalah penentu kepada kejayaan kita di kemudian hari. Dahulu Barisan Nasional memerintah kita sekian lama di negeri Sabah. Sewaktu pemerintahan Barisan Nasional di bawah kepimpinan Tan Sri Musa Aman, pertumbuhan ekonomi kita, untuk makluman kamu semua, mungkin ada yang tidak tahu, pertumbuhan ekonomi kita sangat besar. Kita adalah negeri yang tertinggi di antara seluruh negeri di Malaysia sebenarnya, pertumbuhan ekonomi kita. Tetapi selepas PRU 14, apabila kerajaan warisan kapal ini mengambil alih kerajaan negeri daripada pintu belakang, nah ini yang betul pintu belakang. Barisan Nasional sebenarnya tidak kalah di Sabah, betul? Barisan Nasional sebenarnya menang di Sabah, tetapi karena rampasan Datuk Seri Jakarta, saya mau guna yang lebih baik sedikit, penghijraan. Tetapi manakala Datuk Seri menggunakan rampasan, saya gunakan pengkhianatan oleh pemimpin-pemimpin kita. Sebab itulah Barisan Nasional telah ditukar kerajaan kepada kerajaan warisan. 27 bulan kerajaan warisan ini memerintah. 27 bulan bukan satu masa yang singkat juga. Banyak benda sebenarnya yang boleh dilakukan, yang boleh diimplementasikan di negeri kita ini. Tetapi apa yang jadi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Pertumbuhan ekonomi sewaktu pemerintahan Barisan Nasional kita nomor 1. Kerajaan warisan pemerintah kita nomor paling bawah, paling buncit. Berarti kerajaan ini adalah kerajaan yang gagal memerintah negeri ini dengan baik. Untuk makluman Datuk Seri, sewaktu mereka mengambil tampuk pemerintahan negeri ini beberapa bulan selepas itu, di depan rumah saya di Datuk Seri adalah pusat komuniti. Pentas, ada balai raya terbuka, terbakar. Tetapi sehingga ke hari ini tidak dibaik pulih. Adalah beberapa hari yang lepas barulah start membuat. Ini satu contoh kegagalan kerajaan warisan yang dipimpin oleh Ketua Menteri yang ada. Apakah lagi mantan YB kita sebelum ini? 27 bulan, berapa kali kamu nampak dia datang di kampung kita nih? Ada ke tidak? Ada ke tidak? Sebab beliau ini bukan orang kita. Maksud saya orang kita bukan anak tempatan di sini. Beliau tidak peduli, beliau tidak kisah sebenarnya. Tetapi dengan kepercayaan, dengan mandat yang diberikan oleh Barisan Nasional pada kali ini, Barisan Nasional mencalonkan saya sebagai calon Barisan Nasional pada pilihan raya kali ini, seorang anak jati dan anak tempatan di Tanjung Aru ini. Inilah yang kita nanti-nantikan. Setelah puluhan tahun kita menanti, setelah puluhan tahun kita menanti, alhamdulillah doa Anda semua, keluhan Anda semua terjawab, tercapai. Pada pilihan raya kali ini, anak muda daripada kampung Tanjung Aru Lama ini berdiri. Insya Allah dengan sokongan, dengan kerja keras kita, usaha kita dan sokongan Anda semua, insya Allah anak tempatan akan menjadi wakil rakyat di Dun Tanjung Aru ini. Kawan-kawan yang saya hormati sekalian, bukan saja pihak warisan ini gagal, pihak warisan ini tidak menjaga sensitiviti kita sebenarnya. Kalau tuan-tuan dan puan-puan melihat WhatsApp pada hari ini, WhatsApp pada hari ini viral ucapan Datuk Din Ketapi.
Ada nampak tuh video? Apa yang dia cakap? Dia bagi tahu yang kejadian di Tanduo. Semua ingatkan kejadian di Tanduo? Dia bagi tahu kejadian di Tanduo itu adalah konspirasi daripada kerajaan yang memerintah. Adakah dia patut cakap macam itu? Ini nyawa yang dipertaruhkan. Ini nyawa kita, nyawa manusia, bukan nyawa binatang. Betul ke tidak? Sudahlah dia cakap konspirasi. Dia bagi tahu lagi kita dengan kerajaan pada hari itu, pada ketika itu hantar jet-jet pergi bom di semua kawasan. Pergi bom ini kawasan, masuk kereta kebal, kasih hancur ini ladang kelapa sawit. Apa yang orang berperang, saja berperang dengan ayam dan anjing. Ini adalah satu penghinaan kepada anggota-anggota polis kita, anggota-anggota tentera kita, dan penghinaan yang sangat besar terhadap anggota-anggota yang telah berkorban nyawa pada perang di Tanduo hari itu. Inikah pemimpin yang kita mau angkat untuk memerintah negeri kita ini? Ini kan? Adakah Anda semua masih mau mereka memerintah? Tidak. Oleh karena itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, 26 hari bulan, bulatkan tekad kita, kuatkan semangat kita. Kita angkat anak tempatan ini daripada calon Barisan Nasional untuk menang di Tanjung Aru ini. Boleh? Boleh? Jangan lupa kita semua keluar mengundi. Semua saya menyeru, semua rakyat di Tanjung Aru ini, terutamanya di kampung Tanjung Aru, Sembulan, Pulau Gayak, ramai-ramai kita keluar mengundi. Karena ini akan menyampaikan satu message. Apa message itu? Message itu adalah kita hendak memberitahu orang di luar sana bahwa rakyat di Tanjung Aru ini sudah fed up. Sudah cukuplah calon orang luar. Kali ini kami mau anak tempatan. Ramai-ramai kita keluar mengundi pada 26 hari bulan. Ada masa beberapa hari lagi sebelum tarik keramat tersebut. Macam saya bagi tahu, kuatkan hati, bulatkan hati, kuatkan semangat kita. Karena pada minggu ini adalah minggu yang sangat penting. Disinilah pihak-pihak warisan dan parti-parti lain akan menjanjikan bulan dan bintang. Bulan dan bintang dan matahari segala-galanya. Tetapi kita kena pilih satu parti, satu platform yang betul-betul boleh merealisasikan janji-janji dan manifestonya, yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah kerajaan Barisan Barisan Barisan, bukan warisan, bukan warisan. Manifesto dulu pun tidak ditepati, apalagi mau buat manifesto pada PRN kali ini. Jangankan manifesto, bantuan 300 pun kamu belum dapat. 300 ringgit belum dapat, kan? Jadi kita cukup-cukuplah. Ini kali kita kena ubah kali. Saya yakin penduduk-penduduk di kampung Tanjung Aru ini, khususnya dan amnya seluruh negeri Sabah ini, sebenarnya merindui pemerintahan Barisan Nasional. Cukup rindu dengan lambang dacing yang Anda pakai itu. Jadi jangan pikir panjang. Pada 26 hari bulan kita turun mengundi. Jangan oleh belakang, jangan pikir dua kali. Ambil kertas undi, tengok lambang BN, pangkat. Kalau ada yang terkeliru dengan lambang, pilih calon nomor 8. 8 calon bertanding, senang saja mau pilih. 8 orang bertanding, saya yang paling di bawah, itu senang saja. Senang saja. Jadi janganlah termakan dengan janji-janji mereka. Ini semua janji palsu saja nih. Bohong saja orang dengan kita nih. Kalau YB kita dulu cakap ini mau bagi itu sekarang 27 bulan yang lalu, mana dia? Tidak nampak batang hidungnya. Jadi saya pun tidak mau berucap lebih panjang. Kita mau dengar kita punya nasihat, kata-kata semangat daripada pemimpin veteran kita ini. Tetapi saya ingin sentuh satu. Semua paham sebelum ini Tanjung Aru diwakili oleh siapa? BBS bukan? BBS bukan? Ya. Kali ini kita ini sebenarnya sudah ada gabungan rakyat Sabah.
antara Barisan Nasional, Perikatan Nasional, dan PBS. Tetapi saya pun heran, itu Sri, apabila saya masuk Dewan Penamaan calon PBS lah pula yang di depan, nomor 1 di depan. Dan beliau tidak lain dan tidak bukan mantan YB kita juga. Kamu pun tahu, saya tidak mau sentuh lagi tentang itu. Kamu sendiri tahu macam mana beliau selama 3 penggal di sini. Tetapi ingin saya ingatkan kepada Anda semua, bagi tahu kawan-kawan di luar sana, bagi tahu keluarga-keluarga di sana, bahwasanya di DUN Tanjung Aru ini Barisan Nasional tidak bersama dengan PBS. Mereka mengatakan kita rampas kursi ini. Mana ada kita rampas? Bukan kita rampas, orang yang sudah kena tolak. Betul? Pertandingan ini bagi kepercayaan kepada parti UMNO bertanding di DUN Tanjung Aru ini. Jadi maklumkan kepada semua kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, jangan terkeliru. Karena PBS dulu adalah Barisan Nasional, komponen Barisan Nasional. Tetapi di DUN Tanjung Aru kali ini dan secara keseluruhannya sebenarnya PBS bukan lagi komponen kepada Barisan Nasional. Jadi jangan terkeliru. 26 hari bulan tetapkan terus undi Barisan Nasional. Radu tetap, radu tetap, radu tetap. Kita ubah, 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 tetap, tetap, tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih pada calon nombor 8 Barisan Nasional. Barisan Nasional lah, bukan warisan ha? Jangan confuse dia bilang. Saya tolong kasih ingat balik saja. Jangan confuse dua. Barisan bukan warisan, dia bukan calon PBS. Okey, nomor berapa? 8. Okay, kalau susah-susah yang paling bawah saja. Okey, terima kasih atas ucapan yang penuh semangat. Anak muda memang begitu kali, semangat kuat. Tapi ibarat kata dia seiring dan sejalan. Yang tua harus yang muda harus pergi dengan yang veteran, bukan yang tua ya. Datuk Seri minta maaf. Yang veteran, okey. So minta maaf tadi saya lupa mengenalkan rombongan yang datang bersama Yang Berhormat Datuk Seri Puan Encik Suzmaiza bin Sulaiman, iaitu Ketua Puteri Negeri Perak. Maaf Cik Erat. Okey, kita tidak mau, kita sudah tidak sabar mau dengar next punya sharing daripada kita punya tetamu terhormat yang datang daripada Kuala Lumpur. Terima kasih sudah naik kapal terbang untuk datang sini time COVID. Terima kasih banyak. So tanpa membuang masa, saya jemput Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Nazri Aziz, Ahli Parlimen Barangas, untuk share sedikit sebanyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi. Saudari acara majelis kita pada malam ini, yaitu Adinda kepada calon kita yang kita raihkan dan yang kita insyaallah akan berikan, itu bakal yang hormat Saudara Ridwan Agli, calon nomor 8 di Barisan Nasional di DUN Tanjung Aru. Juga kepada bapak saudaranya yang merupakan Ketua IEM, yaitu Tanjung Aru Timur. Tak lupa kepada isteri yang dikasihi kepada calon kita, ya, dan kepada anak saudara saya, yaitu Cik Suzmaiza binti Sulaiman. Dia adalah Ketua Puteri UMNO Bahagian Barangas dan juga merangkap sebagai Ketua Puteri UMNO Negeri Perak. Tuan-tuan dan puan-puan
dan saya kasih sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam kepada semua yang hadir pada malam ini. Pertama sekali, biasa kita bersyukur kepada Tuhan kerana pada petang ini kita dapat berkumpul, yaitu di perkarangan rumah calon kita, untuk sama-sama kita mendengar ucapan patah dua kata calon sebentar tadi, dan juga tentulah saya sebagai penyanyi undangan akan menyampaikan beberapa lagu kepada tuan-tuan dan tuan-tuan pada malam ini. Sedang tidak sedang, saya sudah menjadi veteran. Dulu memangku ketua Pemuda UMNO Malaysia, tapi sekarang sudah pun menjadi veteran, dan sebenarnya berkali-kali sudah sampai di Sabah, khususnya banyak sekali di Kota Kinabalu. Saya bersyukur seperti mana yang telah disebut oleh calon kita sebentar tadi, yaitu Kota Kinabalu sekarang jauh berbeda dengan Kota Kinabalu waktu saya meninggalkan Kota Kinabalu setelah kita kalah dalam pilihan raya 1985 dahulu. Saya percaya ramai di sini mungkin belum lahir ataupun mungkin kecil sebagai bayi kepada kita itu. Tetapi tuan-tuan sekalian, jauh perbedaan jika dibanding dengan Kota Kinabalu yang saya ingat pada tahun 1985. Tapi dalam apa maksudnya? Ialah itu semenjaknya Barisan Nasional mengambil alih kerajaan negeri di negeri Sabah ini pada awal tahun 90-an, jelas menampakkan begitu banyak pembangunan yang telah dilakukan, bukan sahaja bagi Kota Kinabalu, tetapi juga bagi seluruh negeri Sabah. Saya 2,5 tahun tidak datang ke Kota Kinabalu kerana BN telah kalah di peringkat persekutuan, bukan di Sabah ya, di peringkat persekutuan pada tahun 2018. Maka kerajaan BN telah jatuh dan saya pun tidak lagi menjadi menteri. Bila tidak jadi menteri, maka sudah tentulah kalau dahulunya kita merancang berbagai dari segi pelancongan untuk negeri Sabah ini, saya tidak dapat laksanakan kerana saya sudah menjadi mantan menteri pelancongan. Tetapi setelah 2 tahun 26 bulan ya, setelah 26 bulan saya tidak sampai ke sini. Sebenarnya saya lihat apabila saya sampai di sini pada hari Rabu lepas, keadaannya sama sahaja seperti mana Kerajaan Barisan Nasional tidak memerintah di sini pada tahun 2018. Perbedaan dengan 85 dulu jelas sekali, tapi perbedaan daripada tarikh kita tidak memerintah di sini hingga sekarang tidak ada apa-apa perbedaan. Cuma yang saya tengok yang ada, saya turun dari airport, saya tengok ada terpampang papan tanda iklan gambar Ketua Menteri Haram Sabah. Ketua Menteri Haram Sabah terpampang.
Saya ingin menyebutkan, saya mengatakan Ketua Menteri haram kerana kerajaan itu adalah kerajaan haram. Kerajaan haram. Kita tahu iaitu bahawa pada ketika itu 28 kerusi kepunyaan kita, dan juga mereka kumpul-kumpul, kutip sana, kutip sini. Mereka pun ada 28, walaupun sebelum itu tidak pernah berkawan dengan parti-parti. Kemudian banyak ahli-ahli Dewan Undangan Negeri yang dulu bersama kita bertanding bawah Aceh. Apabila dipilih rakyat, ada 6-7 orang sudah menjadi pelacur kelas pertama. Kenapa saya sebut pelacur kelas pertama? Lompat. Kerana mereka lompat itulah maka tubuhnya kerajaan haram. Tapi dia dari segi undang-undang dia tetap haram. Kerana kita semua tahu itu bahawa Musa Aman telah pun mengangkat sumpah menjadi Ketua Menteri Sabah. Dan lazimnya mengikut undang-undang dan dalam perlembagaan, apabila seseorang itu telah pun dilantik sebagai Ketua Menteri, maka hanya kalau sekiranya jawatan itu kosong baru boleh diisi. Tetapi kita semua tahu sejarah bagaimana dalam masa 48 jam ya, 48 jam. Saya tidak mau menuduh apa-apa, tapi mungkin sesuatu yang telah berlaku, uang telah bertukar tangan, bukan ratus, bukan ribu, bukan puluh ribu, bukan ratus ribu, tapi mungkin berjuta-juta. Maka dalam masa 48 jam, walaupun jawatan Ketua Menteri itu sudah pun diisi oleh Musa Aman dan tidak kosong, maka Ketua Menteri yang baru telah dilantik. Pelantikan itu adalah haram. Tetap haram. Kerana jawatan tidak kosong. Kalau tuan-tuan tengok macam kita baru-baru ini melantik speaker di Dewan Rakyat, prosedurnya mesti dikosongkan dahulu jawatan itu. Kemudian baru kita mencadangkan nama baru untuk mengisi jawatan. Tapi Musa betul tadi ada ya, masih sehat. Cuma berbulu saja. Mungkin kalau di Kuala Lumpur, kalau berjangkut itu dia jadi berbulu, maknanya dia berbulu dengan keadaan yang berlaku di negeri Sabah. Dia masih sehat. Sehingga hari ini pun sehat, 4 petang tadi pun datang, ucap deh. Orang ini sehat. Tidak ada sebab. Tapi beliau jawatannya itu telah dirampas oleh Ketua Menteri Haram, yaitu Syafiee Akhtar. Ini tidak Akhtar, ini tidak Akhtar, tidak baik. Bukan mereka calon kita. Ya, calon kita ni Ridwan Akli, ada Akhtar. Bapaknya kawan baik saya kenal, saya pun veteran. Bapak saudara pun veteran. Saya kenal dengan bapak kepada calon kita. Akli itu hanya akal aku. Jadi bukan setakat nak jadi Ketua Menteri kena Akhtar, tapi kita punya calon di peringkat DUN Tanjung Aru pun lebih banyak akalnya daripada Ketua Menteri Haramnya daripada ini. Ya betul. Ya betul. Dia adalah Ketua Menteri Haram. Sebab itu kedudukannya sebagai Ketua Menteri itu tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan tahu tak? Pada bulan Mac
bulan Februari sebelum itu, kerajaan yang tidak disenangi oleh rakyat telah jatuh begitu sahaja. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia pada ketika itu, tanpa ada ribut, taufan, tiba-tiba dia jatuh. Dia sendiri mengumumkan dia tidak lagi mau menjadi Perdana Menteri. Tidak ada siapa yang paksa dia. Tidak ada siapa yang tekan dia. Tapi dia sendiri bangun, berjumpa dengan Agong dan menyatakan itu bahawa dia sudah tidak mau lagi jadi Perdana Menteri. Kalau ya, saya tak tahu sama ada dia faham taubat nasuhat atau tidak. Saya rasa dia tidak faham. Sebab perangai dia sampai hari ini pun masih lagi macam orang yang tidak bertaubat. Ya, tidak tahu dia. Bertanya pada dia sudah taubat, sudah taubat, dia tidak tahu. Mungkin dia makan ubat jadi. Tapi apa yang saya nak beritahu di sini ialah tanpa paksaan, tanpa tekanan, dia sendiri menyatakan itu bahawa dia tidak mau jadi Perdana Menteri, maka kerajaan dia PH telah tumbang begitu sahaja. Waktu PH tumbang di Persekutuan, banyaklah kerajaan-kerajaan negeri, Pakatan Harapan di peringkat negeri pun turut tumbang. Negeri saya, kerajaan PH tumbang, kita naik pada ini Barisan Nasional. Ya, kita naik. Melaka, Johor, semua menteri-menteri usahanya itu daripada Barisan Nasional. Ya, Melaka, Johor, Perak, Negeri Sembilan belum lagi. Ya. Semua tumbang tanpa kita membuat apa-apa. Begitu saja dia tumbang. Kedah tumbang. Jadi, walaupun ada 4-5 negeri di Semenanjung telah tumbang, Sabah tidak tumbang. Saya pun bimbang. Kenapa Sabah tidak tumbang? Adakah kerajaan haram ini merupakan kerajaan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan kita? Kerana dia masih dekat, masih di kerajaan. Tapi tuan-tuan sekalian, pada bulan Ogos tidak ada taufan, tidak ada ribut, tidak ada tsunami. Tiba-tiba Ketua Menteri Haram menasihatkan kepada Gubernur bubar Dewan Undangan Negeri. Bubar. Tiada siapa pun yang tekan kepada dia. Tiada siapa suruh dia letak jawatan. Tapi kerajaan itu tumbang begitu sahaja. Maknanya Sabah ini dilambatkan sedikit dibandingkan dengan kerajaan-kerajaan negeri yang lain untuk tumbang, kerana Tuhan mau menunjukkan supaya orang yang haram menjadi Ketua Menteri itu dia sendirilah menyembelihkan tengkuk dia. Sebab ini umum. Ya. Ini bermakna itu bahawa kalau kita duduk dan kita fikirkan apa sebenarnya bisa balik perkara yang berlaku sebegini. Tapi tuan-tuan sekalian, jangan fikir bahawa kita rakyat Malaysia tidak punya peranan dalam kejatuhan kerajaan PH dan juga kerajaan warisan PH
di negeri Sabah. Kita sebut 22 bulan di Semenanjung. Dan kita sebut 26 bulan di Sabah. Ini semua berlaku kerana apa? Ini berlaku kerana rakyat Malaysia yang tidak berdosa, yang tidak bersalah, tetapi oleh kerana termakan fitnah yang dilemparkan oleh pihak Pakatan Harapan dan rakan-rakannya, memfitnah pemimpin kita, sehingga kita percaya, terutama anak-anak muda menerusi Facebook, melihat bagaimana Atuk, kenal Atuk? Atuk yang nengok sekarang. Mana dia tak nengok? Satu dunia melihat dan tahu bahawa dia letak jawatan di hadapan agung, tapi hari ini saya tidak pernah meletak jawatan. Nengok aduh. Dia nengok aduh. Orang semua tahu dia letak jawatan. Tapi hari ini dia boleh dengan cara muka yang biasa saja, saya tidak pernah letak jawatan. Jadi sedarlah pengundi-pengundi bahawa kita telah pun mengundi orang Nyanyuk untuk menjadi Perdana Menteri kita. Sebab itu 22 bulan kita susah. Bumi Putra Sabah, Bumi Putra Semenanjung, Bumi Putra Sarawak, kita cukup susah selama 22 bulan. Kerana apa? Kerana DAP mengambil kesempatan daripada penyanyukan Perdana Menteri untuk sebenarnya mereka yang memerintah dan menentukan tindakan yang diambil oleh Pakatan Harapan. Selama 22 bulan kita susah betul. Bumi Putra cukup susah. Segala apa yang kelulusan yang telah kita buat untuk kepentingan Bumi Putra dan juga untuk kepentingan Islam, banyak yang telah kita lakukan, seperti kita melulus dalam kawasan saya masjid, 3 masjid telah diluluskan. Tempat bosku pun 3 masjid telah diluluskan. Semua dah cukup, tanah dah ada, peruntukan dah ada. Tapi Pakatan Harapan di belakangnya DAP yang sememangnya anti kepada Bumi Putra, anti kepada Islam, telah pun membatal 100 projek pembinaan masjid di seluruh negara kita. Tuan-tuan sekalian, waktu kita memerintah pun, kalau sekiranya kerajaan kita telah meluluskan gereja, meluluskan kuil, meluluskan tokong, sekali kita dah luluskan, kita tidak akan batal perizinan ini. Sebab kita memerintah dengan adil dan saksama. Tidak ada perbezaan kepada kita dari segi agama. Itu satu perkara yang penting, yang sensitif. Kalau telah diluluskan, teruskan. Tetapi DAP, saya nak beritahu, sini selalu dipanggil DAP. DAP, ya. Dia tidak sedap, sebab dia DAP saja. Dia DAP saja, ya. DAP tidak kira, sebab dia anti kepada agama Islam. Tanpa dia goyang matanya, kelip matanya, dia batal saja projek-projek masjid ini. Terima lainlah. Tidak cukup dengan itu, kita tengok bagaimana kaum Bumi Putra kita, kontraktor-kontraktor yang telah mendapatkan projek yang diluluskan waktu Barisan Nasional memerintah di negara kita, walaupun telah siap 50%, apabila mereka membuat tuntutan untuk
mendapat duit ini tidak diberi. Tidak diberi. Sengaja tidak diberi. Walaupun projek berjalan 50%, 40%, tidak diberi tuntutan yang dibuat oleh kontraktor. Akhirnya apa? Syarikat kontraktor Bumi-Putra gulung tikar. Bukan sekadar gulung tikar, tapi ingat, setiap syarikat itu mungkin memberikan pekerjaan kepada 200, 300 orang satu syarikat. Kalau 20-30 syarikat, berapa orang pekerja-pekerja syarikat Bumi-Putra itu juga kehilangan pekerjaan. Ini sebenarnya kezaliman yang telah dibuat oleh KAP kepada Bumi-Putra. Jadi saya percaya sebagai orang Islam, walaupun kita telah kalah, dan mungkin pada ketika itu kita fikirkan, kalau dah kalah di peringkat persekutuan ini, nak dapat balik tampuk kerajaan ini mungkin memerlukan kepada 3-4 kali lagi pilihan raya. Kalau 3-4 kali pilihan raya, bermakna di antara 15 kepada 20 tahun lagi kita fikirkan baru kita boleh dapat tampuk pemerintahan kerajaan di negara Malaysia kita. Semua terfikir begitu. Bumi-Putra susah, rakyat Malaysia susah. Tapi bagi kita orang yang beragama Islam, dalam keadaan kita susah, kita tidak lupa, tetap ingat berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya bantulah kami. Dan tanpa sedar kita telah pun tergolong kepada kumpulan yang diinayai. Kita semua tahu, berkat doa orang yang diinayai, insya Allah Tuhan akan makbul. Dari tarikh 8/5 tahun 2018, 5 waktu 1 hari, kita berdoa selamatkanlah negara kita, selamatlah Bumi-Putra kita, selamatlah rakyat kita, kembalikanlah pemerintahan kerajaan Malaysia kepada Barisan Nasional supaya kita dapat selamat daripada penginayaan yang dilakukan terhadap kita. Kita doa, betul tak? Betul. 1 hari 5 kali, 22 bulan, berapa ratus kali kita berdoa. Bukan didoakan oleh 100 orang, 1000 orang, 10.000 orang, tetapi jutaan kaum Bumi-Putra yang diinayai berdoa supaya kembalikanlah kerajaan kepada Barisan Nasional. Alhamdulillah. Kita ingat nak tunggu 5 tahun, nak lawan balik, nak radu balik. Kita ingat nak radu balik, tunggu 5 tahun. Kita nak radu balik, itu pun belum tentu menang. Mungkin 2-3 kali pilihan raya baru boleh menang. Tapi tanpa dugaan. Tengok-tengok 22 bulan saja kita dapat balik kerajaan. Tak payah mangkah lagi, tak payah ada pilihan raya lagi. Kerajaan di peringkat persekutuan runtuh, kerajaan negeri di beberapa buah negeri runtuh. Bagi saya di negeri Perak senanglah. Apabila jatuh saja Pakatan Harapan di peringkat persekutuan, maka jatuhlah juga kerajaan negeri. Senanglah kami. Tetapi di negeri Sabah, Tuhan mau kita ikhtiar untuk berusaha menaikkan Barisan Nasional di negeri Sabah. Ya. Sebab itu ada pilihan raya.
Tuhan memberikan kepada kita, kamu telah berdoa supaya jatuh kerajaan ini. Tapi Tuhan dan Kisah ini mahu kamu semua ikhtiar. Pada 26 hari bulan nanti, peluang yang kedua yang telah diberikan, gunalah sebaik-baiknya. Terajang warisan, ya, parti warisan kerajaan daripada ini, terajangkan dia. Kamu pangkat Barisan Nasional, insya-Allah kita akan memerintah kembali. Sebab saya tengok tidak ada bersalah pun Barisan Nasional ini. Tidak ada bersalah. Kerajaan itu telah dirampas oleh warisan. Dan sebab itu Tuhan bagi kerja yang lebih kepada pengundi Sabah supaya insaf, sedar kesilapan yang telah dibuat dahulu. Barisan Nasional ini menerusi UMNO adalah bapa kita, adalah ibu kita, abang kita, adik kita, kakak kita. Ini Barisan Nasional, satu keluarga yang besar yang meletakkan semua rakyat bumi putra yang sayangkan kepada keadilan duduk di bawah Barisan Nasional ini untuk menunjukkan bahawa kitalah sebenarnya kerajaan yang dikehendaki oleh rakyat negeri Sabah ini. Yang syak lagi. Radu. Radu. Tapi saya selalu bagi ingatan kepada orang Sabah. Di sini kita boleh pakai radu, tetap radu. Tapi di Semenanjung jangan. Sebab di Semenanjung ini bahasa istana, kalau kita tanya di mana Sultan, Sultan beradu. Dan Sultan tidur lah. Sini tak apa, radu tetap radu. Tapi kalau di Semenanjung, kita jeritkan ini, tidur tetap tidur. Sampai bila-bila tak menjadi kerajaan. Tapi di Sabah okey. Radu tetap radu. Ini peluang kita yang kedua diberikan untuk memperbetulkan keadaan. Coklat kata yang mengatakan itu bahawa ubah kembali ya. Ubah balik. Itu betul lah tu. Ubah balik. Kalau dulu kita tersilap undi warisan, sekali ini ubah balik, kita undi Barisan Nasional. Saya sudah sebentar tadi. Terima kasih. Saya kira warisan itu bukan. Sebab kalau di Semenanjung, kalau yang penyokong kita duduk di sini, yang bukan penyokong kita duduk jauh sana. Saya dapat pengesahan di sana pun mengatakan radu tetap radu. Terima kasih banyak-banyak. Teman-teman sekalian, UMNO Barisan Nasional adalah satu parti politik yang terdiri daripada rakyat Malaysia yang cinta kepada keadilan. Yang cinta kepada keadilan untuk rakyat. Dan kita tengok itu bahawa coklat kata kita, kalau dulu saya dah pernah 6 kali, jadi banyak kali macam-macam coklat kata. Antaranya kata undilah Barisan Nasional, tradisi membela rakyat. Betul. Kita bela rakyat. Kita tidak ada kepentingan diri. Sekarang ini kita punya coklat kata, banyak saya lihat di seluruh negeri Sabah, undilah Barisan Nasional, hidup rakyat. Rakyat lawan kepada hidup itu mati. Sebab itu warisan, kalau kamu pilih undi dia, warisan itu kan mati. Betul tak? Karam dengan dia punya. Ya. Apa?
Kerana perkataan warisan itu ialah perkataan sejarah. Ya, mewarisi. Mana kita boleh mewarisi kalau orang yang kita warisi itu tidak mati. Jadi ini parti warisan. Kalau dia mati, kalau dia nak mati, bagi dia mati. Tapi rakyat hidup. Kita tidak peduli. Kita tidak peduli kepada mereka sebab kita tahu itu bahawa parti ini ditubuh. Inilah semata-mata untuk menjadikan Syafi'i sebagai ketua menteri saja. Betul tak? Ya. Tengoklah ucapan sebentar tadi yang kali buat yang disebut oleh calon kita Muhammadun Ketapi. Apa dia sebut? Dia kata itu bahawa Tangguh itu merupakan drama saja. Saya nak tanya kepada Muhammad, kalau itu merupakan drama, macam mana orang yang terkorban itu, ya? Kalau ini merupakan drama, mana kita faham ada 10 orang yang terkorban. Kalau mereka ini merupakan pelakon, panggillah balik mereka. Di mana mereka sekarang? Ya, dia main-main saja. Drama ini, kalau ada orang yang mati, besok tengok dia masih ada lagi. Dia pelakon. Tengok wayang lama dulu, cerita-cerita Melayu dulu, orang macam apa ini, orang-orang jahat, dia berlakon mati. Esok lusa kita tengok dia ada lagi. Jadi mau dia Ketapi, jangan main-main. Ini perkara benar. Orang terkorban, 10 orang yang terkorban. Kamu langsung tidak fikirkan yaitu bahawa kesedihan kepada keluarga mereka yang telah terkorban itu hilang buat selama-lamanya. Umur yang muda, ada yang meninggal umurnya 21 pun ada, baru masuk jadi tentera. Ada yang 30, ada yang 30 lebih meninggal di saat yang muda, mengorbankan jiwa dan raga untuk negeri Sabah. Tapi kamu main-main saja mengatakan inilah satu konspirasi. Muhammad ini saya nak beritahu, saya tak pernah jumpa satu orang yang paling bangang sekali dalam dunia. Memang bangang. Dia memang bangang. Ganti saya sebagai menteri pelancongan. Jadi menteri pelancongan, kerja dia melancong dengan keluarga dia. Peruntukan yang diberikan kepada kementerian difikirkannya ini sebagai uang peruntukan yang patut digunakan oleh dia dan keluarga untuk melancong. Itu dia Muhammadun Ketapi ini. Tengok yang ditangkap setia usaha politik kan? Orang sudah kerja, dia merompak, menusi usia dia, menusi anak dia. Kita tahu semua. Ini yang dicalonkan oleh warisan untuk menjadi calon di Selangor Dun sana. Macam ni tu orang-orang yang nak jadi wakil kita. Sebab itu saya nak beritahu, jangan percaya kepada calon warisan ini kerana mereka tangkap muat. Siapa saja yang boleh dijadikan sebagai calon, tangkap muat, ambil saja. Itu saya juga tengok dalam papan tanda iklan waktu saya pergi ke Bandaraya Kota Kinabalu. Saya pergi kata dalam bahasa Inggris,
agaknya dia tidak mengiktiraf bahasa kebangsaan kita. Ditulis itu, we are building a nation, not a particular race or religion. Sedap sekali bunyinya. We are building a nation, not for any particular race or religion. Tapi tuan-tuan tengok ucapan dia. Yang telah ditafsirkan. Dia bercakap dalam bahasa tempatan. Dia mengatakan itu bahawa kalau dia menang besar lebih daripada 40 kursi, maka dia boleh tentukan iaitu bahawa orang kita akan mengisi banyak jawatan-jawatan di negeri Sabah. Orang kita, bukanlah orang kita ini seluruh rakyat di negeri Sabah. Ya, orang kita. Ya, orang kita maksudnya siapa saja yang menjadi rakyat kelahiran di bumi negeri Sabah ini beratusan tahun, itulah orang kita. Saya mau tanya kepada Syafi'i, siapa yang kamu maksudkan sebagai orang kita? Siapa dia? Tolong jawab, sebab saya tidak tahu. Dia bercakap dalam bahasa tempatan dia bahawa dia akan naikkan orang kita. Kalau di Sabah ini, kalau kita bercakap, kita naikkan orang Sabah. Jangan bagi orang Semenanjung datang. Saya boleh faham. Saya boleh faham. Ya, kita boleh faham. Sebab kita nak menjaga keaslian Sabah. Tapi kalau di Sabah itu dia bercakap, orang kita bercakap di Sabah dalam bahasa logat tempatan dia, saya ingin tanya kepada Syafi'i, apa yang kamu maksudkan dengan orang kita itu? Tanya kepada dia. Kita tidak bermusuh dengan mana-mana kaum, tapi kita mau tahu penjelasan. Sebab dia kata Sabah kuasa bahan, okey, no problem. Memang itu merupakan perjanjian yang telah kita buat, iaitu bahawa Sabah mesti dipastikan merupakan Sabah dan Sarawak ini negeri yang berbeza dengan negeri-negeri yang lain di Semenanjung. Jadi keaslian dia, keunikan dia itu mesti dipertahankan. Betul, kita tidak mau kalau orang luar daripada Sabah yang punya wang yang banyak datang ke Sabah, beli habis tanah Sabah ini, itu kita boleh faham, kita tahu. Dan tidak ada perasaan marah pun. Saya datang ke Sabah, tunjuk IC, okey, tidak ada masalah. Sebab itu perjanjian yang dimeterai pada tahun 63. Jaga keaslian Sabah. Tapi kalau di Sabah dia bercakap kita menaikkan orang kita, maka itu sebenarnya bermaksud benda yang lain. Ya, benda yang lain. Orang dia. Ya. Orang dia. Siapa orang dia? Itu dia perlu jawab kepada rakyat Sabah. Sebab dia yang mengatakan, yaitu bahawa we are building a nation. Kita membina negara. We are not building for a particular race or religion. Kita membina negara bukan untuk kaum tertentu ataupun agama tertentu. Maknanya seluruh di Sabah. Mengapa di sebelah sempurna cakap lain, luar daripada sempurna dan timur Sabah cakap lain? Ini maknanya lidah bercabang. Berapa? Bukan 2, saya ingat 5-6 lah bercabang. 5-6 bercabang. Hari ini bagi tahu kepada kita, bagi tahu kepada kita, itu bahawa selama ini Sabah di bawah kerajaan Barisan Nasional
yang mendapat arahan daripada Kuala Lumpur. Apa yang telah dilakukan oleh Kerajaan Barisan Nasional selama beberapa tahun Sabah diperintah oleh dia. Jadi kamu dulu ahli Parlimen Barisan Nasional, kamu dulu timbalan Menteri Pertahanan Barisan Nasional, dan terakhir sekali menjadi Menteri Pembangunan Luar Bandar Barisan Nasional. Maknanya kalau pada hari ini kamu pertikaikan itu bahwa tidak ada apa langsung keuntungan yang Sabah dapat di bawah Barisan Nasional, saya mensyurkan kepada Syafiee, kamu bangun pagi, pergi bilik air, tengok dalam cermin, kamu tanya, apa Barisan Nasional telah bikin untuk Sabah? Tanya diri sendiri. Kamu Menteri Pembangunan Luar Bandar, jawatan Menteri Pembangunan Luar Bandar ini adalah merupakan jawatan yang dicemburui oleh kami sebagai ahli jemaah menteri, karena inilah kementerian yang peruntukan yang paling besar sekali yang diperuntukkan kepada kementerian ini. Siapa yang jadi Menteri Pembangunan Luar Bandar ini saya beritahu, dia sebenarnya sebagai raja boleh membelanja uang, kerana pembangunan luar bandar ini luar bandar. Sebahagian besar negeri Sabah khususnya adalah luar bandar, bermakna bahawa kerajaan pusat telah memberikan kepercayaan kepada Syafiee sebagai Menteri Luar Bandar untuk nak belanjakan peruntukan yang besar yang diberikan itu. Dan saya tahu tujuan Datuk Najib melantik beliau sebagai Menteri Pembangunan Luar Bandar ialah kerana untuk membangun negeri Sabah yang peratusan tingginya masih lagi di luar bandar. Apabila ditanya macam mana dia nak belanja, nak bagi-bagi di antara Semenanjung, Sabah, Sarawak, Datuk Najib kata itu terpulang kepada kamu. Kalau menterinya Luar Bandar ini daripada Semenanjung, mungkin dia punya kecenderungan untuk belanja lebih di Semenanjung. Ada kecenderungan. Itu biasa, kecenderungan. Tapi apabila kita kata Syafiee, kamu Menteri Luar Bandar, maknanya tidak ada had untuk Syafiee membelanjakan wang untuk negeri Sabah. Kalau hari ini dia kata bahawa tidak ada pembangunan, jangan salah kepada kami, jangan salah kepada Najib, jangan salah kepada Kerajaan Barisan Nasional, kerana aku telah berikan kamu kuasa untuk belanja apa saja demi pembangunan di negeri Sabah, walaupun kamu merupakan Menteri Persekutuan. Saya tahu Najib dengan Syafiee jumpa intim, jumpa rapat. Waktu Najib Ketua Pemuda UMNO Malaysia, Syafiee lah Ketua Pemuda UMNO negeri Sabah. Intim. Kenalannya semenjak tahun 1950 lagi. Sudah 30 tahun. Kahwin pun belum tentu tidak dapat sampai 30 tahun. Tapi ini kawan dalam politik, kepercayaan sebagai menteri untuk membelanjakan uang untuk membangunkan luar bandar negeri Sabah. Begitu kepercayaannya. Najib tidak mau tahu berapa dia belanja. Kalau hari ini bekalan air di negeri Sabah masih lagi belum selesai, salah siapa? Salah siapa? Tapi Anda lah. Saudara ini sebut Lanun lah. Bukan saya sebut dia semua. Ya, dan kita tahu itu bahawa banyak uang yang sepatut dibelanjakan bagi pembakaran air di luar bandar. Kita dengar 2-3 tahun dahulu, wang itu sebenarnya
berkepuk-kepuk telah disimpan di pejabat, di rumah, dalam laci, bawa katil, dalam lemari, bawa meja, punya banyak uang. Jadi salah siapa? Salah orang Semenanjung? Bukan. Salah siapa? Bukan. Saya tak lah. Salah. Hari ini dia bercakap, berapa tahun kita bawa Barisan Nasional, tidak ada pembangunan langsung. Dia kata, wajah Menteri Pembangunan luar bandar yang diberikan kepercayaan untuk membangun kawasan luar bandar di negeri Sabah. Saya nak tanya mata rendah saya Semarang di Sabah ada berapa? Satu. Di Garut. Saya yang bagi, bukan Syafi'i. Waktu saya menjadi pengurusi MARA, saya meluluskan mata rendah sains MARA di Garut. Tolong terima saya. Bukan Syafi'i. Saya pengurusi MARA tahun 1990. Sudah saya bayangkan betapa perlu pendidikan mesti diberikan yang terbaik untuk anak-anak negeri Sabah. Itulah saya yang meluluskan MRSM Kinaru. Cek, tengok fakta tahun 90-an dulu ya. Dia jadi menteri tahun 2000 ke atas. Saya 90-an dahulu telah pun meluluskan MRSM. Maknanya itu sebagai fungsi MARA. MARA hanya satu agensi di bawah Kementerian. Dia menteri Pembangunan Luar Bandar. Kalau saya boleh fikirkan untuk mewujudkan MRSM, maka waktu menjadi menteri sudah tentulah di bawah kuasa dia untuk meluluskan 3, 4, 5 lagi maktab penyelesaian Semarang di luar bandar, di Tawau, Sadakan, Budak, banyak tempat. Jadi saya nak tanya, mengapa kamu salahkan kepada Barisan Nasional? Sebab kamu sudah mempunyai kuasa. Dan saya juga merasa heran, hari ini cukup benci dia kepada Semenanjung. Cukup benci dia. Kemana-mana saya dengar ucapan dia hentam UMNO, dia hentam Barisan Nasional, dia marah orang Semenanjung. Kenapa? Kenapa berbuat demikian? Kerana gila pada kuasa. Kerana dirasakan itu bahawa kalau dia nak mengutuk Barisan Nasional tidak membantu Sabah, itu tidak betul. Orang boleh jawab, dia balik. Jadi dia kena cari perkara-perkara yang boleh membangkit perasaan orang Sabah marah terhadap Semenanjung. Begitu yang digunakan. Semenanjung menguasai negeri. Bila yang Semenanjung menguasai negeri? Setahu saya, sejarah latar belakang menunjukkan itu bahawa ketua menteri daripada dulu sampai kepada dia semuanya orang Sabah. Betul tak? Betul. Jadi kalau salah, kenapa salahkan kepada orang Semenanjung? Ya, tapi dia hipokrit sebenarnya. Dia hipokrit. Ya, kerana mau jadi ketua menteri nak menang, datangkan perasaan marah orang-orang Sabah kepada Semenanjung. Mengapa saya kata dia hipokrit? Mengapa? Mengapa? Sebab orang yang dia sayang sekali, orang yang dia cintai seumur hidupnya, orang Semenanjung. Jangan hipokrit. Kalau benci orang Semenanjung, jangan kawin orang Semenanjung. Sekali ya.
membuat pilihan, masih lagi orang Semenanjung. Di Malaysia ini tidak boleh sembunyi lagi. Kita tahu semua. Walaupun dirahsiakan, tidak diperbesarkan, tapi menggunakan peluang kedua untuk mencari teman seumur hidup, masih lagi orang. Kenapa marah dengan Semenanjung? Itu yang saya tidak paham. Yang saya tidak paham. Saya cuma terlambat. Ya, tidak. Ramai orang Sabah. Istri saya karena cinta dan saya mesti dibuktikan, bukan hanya sekadar bercakap. Saya harus tindakan. Tapi saya dah terlambat. Umur dah 66 tahun pada bapa orang. Hanya ada cucu bapa. Ya. Itu sebab saya kata hipokrit. Dalam ucapan Semenanjung telah menguasai segala apa juga di Sabah. Dia balik ke rumah, dia dapat dari Julah Masihai. Saya tak tipu kan? Betul kan? Ya, semua orang tahu istri orang Semenanjung. Oleh karena itu, jangan jadi hipokrit. Jangan jadi hipokrit. Perkara benar, tetap benar. Yang tidak benar, tetap tidak benar. Saya ni nak bagi tahu itu bahawa tuan-tuan sekalian, memang saya tidak ada saudara mara langsung di negeri Sabah. Tapi keluarga saya di Sabah ialah ahli Barisan Nasional, ahli UMNO. Ini keluarga saya. Macam pantun Melayu kata, kalau tidak kelapa puan, tidak puan kelapa kami. Kalau tidak kerana tuan-tuan dan puan-puan penyokong kuat UMNO dan Barisan Nasional, tidak saya datang kemari. Saya tidak ada kaitan. Negeri Perak, saya masih lagi ahli parlimen di Padang Rengas. Negeri sudah kepunyaan Barisan Nasional. Apa yang saya perlu fikirkan tentang Sabah? Tapi datang dia berjauh, bawa putri, bawa pemuda, datang ke Sabah, turut bersama berkempen dalam pilihan raya. Kenapa? Karena tuan-tuan dan puan adalah ahli sanak saudara keluarga. Itu yang benar. Janganlah marah pula kalau warisan tidak ada saudara mara Semenanjung. Tak salah kita. Kamu yang eksklusif sangat jadikan Sabah. Sebab itu tidak berkembang. Tapi kita UMNO, Barisan Nasional, berkembang di seluruh negara kita. Di Tawau, di Kudat, Kalabakan, ada saja ahli-ahli UMNO kita. Inilah saudara kita yang sebenarnya. Dan saya nak ucapkan tanya terima kasih kepada tuan-tuan dan puan sekalian. Kerana waktu kita susah selama 26 bulan. 26 bulan kita susah. Walaupun yang di atas berkeliaran, lompat parti macam bubuk dan kera dalam hutan, tapi tuan-tuan dan puan tetap kekal setia kepada Allah. Terima kasih. Pisang emas di bawah belayar, masak sebiji di atas itu. Hutang emas boleh kami bayar, tapi hutang tuan-tuan dan puan budinya di bawah. Sebab tidak ada benda lain, mereka kerana persahabatan kita dan keahlian kita dalam UMNO menyebabkan kita pada hari ini
walau tidak pernah kita kenali yang antara satu sama lain, tapi pada hari ini kita duduk di bawah dewan rumah ini seperti saudara mara kita yang lama yang tidak kita jumpa. Saudara mara ahli UMNO, potong air tidak akan putus. Ahli UMNO, sudut belah kanan, belah kiri kita putus. Itulah hubungan di antara orang-orang UMNO, Barisan Nasional. Walaupun kita dipisahkan Laut Cina Selatan, tapi bagi saya, kalau roboh kota Melaka, papan di Jawa kita dirikan. Kalau sungguh bagai dikata Laut Cina Selatan, kita keringkan. Untuk UMNO, untuk ahlinya, untuk rakyat yang perlu diberikan pembelaan oleh parti UMNO. Tidak ada apa yang boleh menghalangkan saya datang ke negeri Sabah. Patah saya bertongkat paruh, namun gunung tidak dijual semata-mata untuk rakyat di negeri Sabah. Saya berkata begini sebab usaha untuk memisahkan kita ini sudah melampau. Kita bela negara kita 57 tahun. Bukan sedikit uang yang dibelanjakan oleh kita. Banyak yang telah dilakukan oleh kita. Tapi karena ketamakan seseorang individu itu sanggup menghancurkan kebahagiaan, kesayangan yang telah wujud selama hari ini di antara Sabah dan Sarawak. Ini kita tidak akan reda. Sebab itulah amat penting sekali pada 26 hari bulan ini kita mengundi. Bukan hanya sekadar untuk menjadikan Ridwan Atli sebagai wakil rakyat dan calon pilihan kita, tapi sebenarnya kita mau membentuk kerajaan Barisan Nasional di negeri Sabah ini, insya-Allah. Ini yang kita mahu. Jadi kawan sekalian, jangan tolak. Ya, saya juga merasakan itu bahwa sekali ini insya-Allah dalam UMNO ini pun yang tidak setia, yang pengkhianat, yang penderhaka telah pun dibersihkan dalam parti kita. Yang tinggal benar-benar orang yang setia kepada perjuangan parti UMNO yang membela rakyat dan negara. Di antara orang itu ialah Saudara Ridwan Atli, nomor 8 kawasan Tanjung Aru. Saya harap tuan-tuan jangan hanya sekadar dengar ucapan saya, tapi selepas ini turun, kerana kita perlu sampaikan mesej ini kepada seberapa ramai lagi pengundi-pengundi yang mirip mau menyokong kita ataupun yang di atas pagar. Yakinkan kepada mereka. Rakyat senang kerana kerajaan yang senang disenangi oleh kita. Maka kawan sekalian, itulah saja yang saya nak ucapkan. Terima kasih dan tunggu begitu lama, dan marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada 27 hari bulan nanti insya-Allah akan diumumkan Barisan Nasional berjaya untuk menubuh kerajaan. Insya-Allah. Amin. Radu tetap. Radu tetap. Radu tetap. Undi. 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 Sekarang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri. Banyak dia mengintipati dalam ucapan dia. Mudah-mudahan jangan lupa, sebab cikgu saya cakap selalu repeat. Jadi calon nombor berapa? 8. Calon nombor berapa? 8. Okey, jangan lupa 26 hari bulan turun undi calon nombor 8. Okey, mesti 3 kali repeat supaya ingat. Okey, so terima kasih diucapkan.